Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis mulia, majlis ilmu dan majlis untuk kita membincangkan berkenaan dengan satu topik, persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, iaitu persoalan berkenaan dengan akidah. Dan secara khususnya pada pagi ini saya akan membincangkan tentang satu golongan, satu puak yang menyeleweng daripada landasan Islam, satu firqah yang telah lari daripada landasan Islam, yaitu golongan yang sekarang ini sedang heboh dikatakan, yaitu golongan Syiah. Dan biasanya kalau pembentangan tentang Syiah ni, biasanya kalau kita ada tayangan video, gambar, itu lebih real lah, lebih jelas. Mana kita boleh tunjuk video pengamalan orang Melayu, orang Melayu di Malaysia ni, pengamalan ritual, amalan Syiah pun ada dan sebagainya. Sebab benda itu sudah berlaku di tempat kita ni, cuma tidak dibuat secara terbuka sahaja kerana tidak diberi kebenaran oleh pihak kerajaan. Jadi di suatu ketika dahulu mungkin kalimah Syiah pun tidak didengari oleh kita. Tak pernah orang kita tak pernah dengar pun kalimah Syiah di suatu ketika dahulu. Sehingga bila berlakunya revolusi Khomeini di Iran, maka nama Syiah mula disebut-sebut, walaupun tidak begitu meluas. Dan di tempat kita pun selepas daripada itulah, selepas daripada revolusi Khomeini di Iran, barulah orang tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan Syiah. Tahu pun ada yang tahu dengan pengetahuan yang tepat, yang jelas dan tepat. Ada yang tahu dengan maklumat yang tidak tepat berkenaan dengan golongan tersebut. Namun begitu akhir-akhir ni, dalam sebulan dua ni, kalimah Syiah semakin hangat diperkatakan oleh masyarakat kita. Masing-masing pakat berbicara berkenaan dengan Syiah, sana sini duk bincang. Dalam keadaan begitu, ada lagi di kalangan kita yang tidak mengetahui siapakah sebenarnya golongan Syiah. Bahkan umumnya ramai juga di kalangan kita yang tahu tentang Syiah dengan maklumat yang salah. Seperti umpamanya menganggap mereka adalah pengikut ajaran yang dibawa oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Perbincangan berkenaan dengan Syiah di tempat kita ni menjadi agak heboh, menjadi kecoh sedikit bila berlaku beberapa upacara pengamalan yang dilakukan oleh mereka. Walaupun sudah dilakukan di sini di Gombak umpamanya, secara terbuka, seperti mereka melakukan sambutan wiladah Fatimah Az-Zahra dan seumpamanya, sehingga berlaku beberapa tangkapan di Gombak dan beberapa tempat yang lain, tetapi dia tidak menjadi begitu heboh. Bila berlaku beberapa upacara kebumian mengikut atur cara mereka di Kedah, di beberapa tempat di Kedah, di Langgar, di Pendang, di Kuala Kedah, di beberapa tempat tadi,
seperti mereka sudah berani menunjukkan mana masyarakat tempatan boleh melihat cara mereka memandikan jenazah, umpamanya dengan cara berdiri, dan juga mereka sudah berani tunjuk cara mereka talqin jenazah dengan cara mereka, iaitu di dalam liang kubur itu. Sehingga di Kuala Kedah mereka berani mengkafankan jenazah golongan mereka dengan kain hitam. Bila sudah berlaku beberapa cara, mana beberapa tata cara pengkebumian jenazah mengikut cara mereka, maka golongan maka ia menjadi heboh. Mana mula diperkatakan oleh pihak-pihak kerajaan seperti kerajaan negeri Kedah dan seterusnya. Selepas daripada itu akhbar memainkan peranan juga, sinar harian memainkan peranan, sehingga ia menjadi kecoh, menjadi suatu perkara yang semakin diperkatakan oleh masyarakat kita. Walaupun begitu, masih ramai lagi yang tidak tahu siapakah mereka yang sebenarnya dan apakah ajaran-ajaran, pegangan-pegangan yang menjadi pegangan mereka. Golongan Syiah ini adalah satu golongan yang muncul hasil daripada tangan musuh-musuh Islam, yang mana kalau kita lihat kepada sejarah mereka, sejarah bila mereka bermula, maka kita lihat ia bermula bila mana musuh-musuh Islam yang terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi tidak mampu untuk menghadapi umat Islam secara berdepan, yaitu di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan sebelum itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh, kerajaan kafir jatuh ke tangan umat Islam. Sehingga di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, musuh-musuh tidak mampu lagi untuk menghadapi golongan Islam, menghadapi umat Islam secara berdepan. Tidak mampu lagi menghadapi umat Islam secara berdepan. Dan mereka tahu, mereka kaji, mereka meneliti kekuatan umat Islam bukan terletak pada persenjataan semata-mata. Di sepanjang zaman, kekuatan umat Islam bukan terletak pada persenjataan semata-mata. Jadi di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bila musuh Islam dia sedar perkara tersebut, dia tahu kekuatan umat Islam duduknya pada kekuatan dalaman, kesatuan yang ada di kalangan mereka kerana akidah yang benar, kerana akidah yang mantap. Itu memang diketahui oleh musuh-musuh Islam. Lalu musuh Islam merancang untuk melemahkan kekuatan umat Islam dengan cara mewujudkan perpecahan di kalangan mereka dari dalam. Bila mereka tahu mereka tak dapat berhadapan secara berdepan, mereka merancang untuk merobohkan kekuatan umat Islam dari dalam diri Islam itu sendiri. Lalu muncullah dengan perancangan mereka seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah daripada Yaman, muncul di kalangan umat Islam di zaman Sayyidina Uthman dengan menyebarkan ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, akidah, pegangan-pegangan yang langsung tidak ada kena-mengena daripada Nabi SAW, tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia menyebarkan ajaran tersebut atas nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada peringkat awalnya, dia menyebarkan ajaran tersebut, cuba untuk menyebarkan ajaran tersebut di Mekah dan di Madinah, tapi tidak berjaya. Kerana di situ masih ramai lagi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Lalu beliau bersama dengan kawan-kawan dia pergi ke tempat lain, ke Mesir, Kufah, ke Basrah, ke Yaman, di tempat yang agak jauh daripada sahabat-sahabat dan ramai orang-orang yang baru memeluk Islam. Di situ mereka berjaya.
Di situ mereka berjaya untuk memperdaya untuk menipu umat Islam, menyebarkan doktrin-doktrin yang langsung tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Beliau mengatakan seperti umpamanya Nabi SAW mempunyai wasi, sebagaimana Nabi Musa AS mempunyai wasi, iaitu Yusha' bin Nun, penerima wasiat. Dan wasi bagi Nabi SAW ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Uthman itu adalah perampas semata-mata. Sebenarnya hak Ali khilafah itu. Jadi itu yang antara yang diedar, yang disebarkan di kalangan umat Islam, terutama sekali yang masih baru memeluk Islam. Kemudian banyak lagi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan imamah yang disebarkan oleh Abdullah ibn Sabah dan seumpamanya. Hasil daripada apa yang dicetuskan oleh mereka, maka berlakulah penentangan terhadap khalifah pada ketika itu, terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sehingga berlaku pemberontakan terhadap beliau dan seterusnya membawa kepada kesyahidan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Golongan yang melakukan pemberontakan tersebut tidak termasuk dari kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan golongan tersebut adalah merupakan golongan munafiqun, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Uthman dengan sabda baginda. Kata baginda kepada Sayyidina Uthman, "Idza wallita amran fa'aradaka al-munafiqun an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allah fala takhla'hu." Bila mana engkau dilantik menjadi khalifah, lalu ada golongan munafik mahu supaya engkau mencabut pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, iaitu supaya engkau meletakkan jawatan tersebut. Nabi kata, "Fala takhla'hu," jangan buka baju tersebut, mana jangan letak jawatan. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak meletakkan jawatan walaupun didesak oleh golongan munafik tersebut. Hasilnya, natijahnya membawa kepada kesyahidan beliau, dibunuh oleh golongan tersebut. Kemudian golongan tersebutlah yang mencetuskan berbagai huru-hara di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman kita sekarang, dengan menggunakan teori yang sama, dengan menggunakan ajaran-ajaran yang sama, doktrin yang sama, pendekatan yang sama, mereka cuba untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam, kononnya atas nama ajaran yang dibawa oleh Ahlul Bait, anak cucu Nabi SAW. Jadi apa yang dicetuskan oleh Abdullah ibn Sabah dahulu diterima oleh golongan Syiah sehingga hari ini. Jadi itulah asal kepada golongan Syiah dengan ajaran-ajaran mereka, kepercayaan mereka, yang akhirnya sekarang ini membawa kepada perpecahan di kalangan umat Islam, menyebabkan umat Islam tidak mampu untuk benar-benar memberikan tumpuan, mengalihkan pandangan kepada musuh Islam seperti Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Jadi itu makna Syiah dari segi istilahnya, iaitu golongan yang mana asalnya diajarkan oleh Abdullah ibn Sabah, iaitu golongan yang mendakwa cintakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mendakwa pengikut pembela Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan anak cucunya, iaitu Ahlul Bait, dengan pelbagai kepercayaan yang mereka sandarkan kepada Ahlul Bait, mereka sandarkan kepada anak cucu Nabi SAW. Kepercayaan kepada anak cucu Nabi SAW itu di dalam istilahnya dipanggil al-imamah dan al-walayah, ataupun al-imamah sahaja ataupun al-walayah. Jadi itu asalnya pegangan kepercayaan tersebut seperti yang saya sebutkan tadi,
mana asalnya dicetuskan oleh Abdullah ibnu Sabah. Kemudian di suatu ketika dahulu, golongan Syiah ini banyak, memang banyak. Dan ada di kalangan mereka yang tidak menyeleweng daripada landasan Islam, seperti golongan Syiah Mufaddilah yang hanya melebihkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman, itu sahaja. Dan ada Syiah Zaidiyah yang menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling afdal, sahabat yang paling utama. Tetapi dua golongan ini sekarang ini sudah tidak wujud lagi secara berkumpulan, secara berjemaah, walaupun mungkin wujud secara individu. Sekarang ni kebanyakan daripada golongan Syiah tersebut telah hilang, telah lupus, hanya terdapat di dalam buku-buku sejarah sahaja. Yang ada sekarang ini hanya beberapa golongan sahaja, tak sampai pun 10, seperti Syiah Ismailiyah, Al-Khaniyah, Syiah Ismailiyah Durus, kemudian yang sekarang ini di Syria, yang sedang masih lagi menguasai Syria, membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria, yaitu Syiah Nusairiyah Alawiyin. Golongan-golongan ini juga menyimpang daripada landasan Islam, menyeleweng daripada landasan Islam. Tetapi kita tak sentuh berkenaan dengan mereka secara umum untuk orang awam. Tidak dibincangkan berkenaan dengan golongan tersebut, walaupun mereka juga menyeleweng daripada landasan Islam. Sebabnya kerana mereka tidak aktif menyebarkan ajaran mereka di kalangan umat Islam. Bahkan mereka boleh dikatakan tidak menyebarkan ajaran mereka di kalangan umat Islam, hanya berkembang di dalam kelompok mereka sahaja, di kalangan keluarga mereka sahaja. Jadi yang ini pun kita perlu jelas. Sebab ada di kalangan masyarakat, di kalangan kita yang kata, apa susah payah kita dengan Syiah? Banyak lagi musuh Islam yang lain yang kita perlu hadapi. Syiah itu banyak dan seumpamanya. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, memang banyak, tetapi kita tidak sentuh yang tidak menyeleweng daripada landasan Islam. Dan kita tidak sentuh golongan yang tidak menyebarkan ajaran mereka kepada umat Islam. Dia tak ganggu kita, maka kita tak membicarakan tentang dia lah. Kalau dia ganggu kita ataupun dia buat sesuatu terhadap umat Islam di sesuatu tempat, dan bila timbul persoalan, baru kita bincangkan. Berkenaan dengan golongan Syiah yang akan kita bincangkan pada pagi ini, yaitu golongan Syiah yang aktif menyebarkan ajaran mereka di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Di mana sahaja ada umat Islam, tak kira di sebelah Amerika ke, di sebelah Eropah ke, di sebelah Australia ke, di sebelah Arab ke, tak kira di sebelah Asia ke, termasuklah di negara kita. Mereka begitu aktif di dalam menyebarkan ajaran mereka, yaitu Syiah yang sekarang ini menguasai dua negara, menguasai Iran dan juga menguasai Iraq, yang dengan jelas kita tengok ianya diberikan oleh Amerika kepada mereka, yaitu Syiah yang dikenali dengan nama Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, atau Syiah Imamiyah sahaja, atau Syiah Ithna Asyariyah sahaja, atau Syiah Rafidah, atau mereka memperkenalkan diri mereka dengan nama Syiah Ja'fariyah. Itu tujuannya untuk menipu umat Islam. Kononnya mereka adalah pengikut Imam Ja'far As-Sadiq. Atau sekarang ini kadang ada di kalangan mereka yang tidak mahu dipanggil Syiah, tetapi sebaliknya mereka hanya mahu memperkenalkan diri mereka dengan nama pengikut mazhab Ahlul Bait, mazhab anak cucu Nabi SAW. Jadi itu di antara nama-nama mereka. Jadi kalau kita dengar orang didakwa dia pengikut Ahlul Bait, itu kena beringat. Itu kena beringat, sebab sekarang ni mereka sudah
ada di kalangan mereka yang mahu membuang nama Syiah daripada diri mereka dan menamakan diri mereka sebagai pengikut Ahlul Bait semata. Jadi golongan Syiah ini, golongan Syiah yang mempunyai kepercayaan yang khusus kepada 12 orang imam. Kepercayaan yang khusus kepada 12 orang imam bermula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sehingga kepada imam yang ke-12 mereka yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari, yang dianggap oleh mereka sebagai Imamul Mahdi, sebagai Imam Mahdi yang akan bangkit di akhir zaman kelak. Mereka mempunyai kepercayaan kepada imam-imam tersebut, seperti umpamanya imam-imam itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilantik berdasarkan nas, berdasarkan dalil daripada Allah Ta'ala, dilantik direct selepas Nabi SAW. Pada selepas Nabi terus Ali, terus Ali. Abu Bakar, Umar dan juga Uthman hanyalah perampas, adalah perampas hak Ali, pengkhianat kepada wasiat Nabi SAW supaya melantik Ali sebagai khalifah selepas daripada kewafatan baginda. Mereka mempunyai kepercayaan yang lain berkenaan dengan imam 12 tersebut, seperti imam-imam itu adalah maksum, terpelihara daripada dosa kecil besar, lupa lalai, salah silap dan seumpamanya. Kemudian mereka juga mempunyai kepercayaan bahawasanya imam-imam itu mempunyai sifat-sifat kedudukan sampai kepada kedudukan tahap keimanan, tahap ketuhanan, sampai kepada tahap Tuhan. Itu kedudukan imam-imam mereka. Kepercayaan kepada imam 12 ini, kepada al-walayah ini sangat-sangat penting di sisi mereka. Sangat penting, kerana ia adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam, bahkan merupakan rukun Islam yang paling utama di sisi mereka, di sisi Syiah. Jadi hadis-hadis mereka dengan jelas menyebutkan tentang perkara tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Antaranya hadis mereka yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, ala salati wal zakati wal sawmi wal hajji wal walayah, walam yunada bi syai'in kama nudiya bil walayah, fa akhadha an-nasu bi arba'in wa taraku hadhihi, yani al walayah. Islam dibina di atas 5 perkara: sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tidak ada seruan yang paling penting sebagaimana seruan yang diberikan kepada al-walayah. Lalu manusia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil keempat-empatnya, yaitu sembahyang, puasa, zakat, haji, dan meninggalkan yang ini, yaitu meninggalkan al-walayah. Mana mereka mengatakan kita Ahlus Sunnah meninggalkan rukun Islam yang paling utama di sisi mereka, meninggalkan rukun Islam yang paling penting di sisi mereka, yaitu al-walayah. Kalau kita Ahlus Sunnah tinggal rukun Islam yang paling utama di sisi kita, yaitu mengucap 2 kalimah syahadah, akan membawa kepada tidak diterima segala amalan, membawa kepada tidak diterima keimanan daripada seseorang itu, dan akan menyebabkan amalan seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengikut pegangan kita bila mana seseorang itu meninggalkan rukun Islam yang paling utama, yaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Begitu juga di sisi Syiah, meninggalkan rukun Islam yang paling utama, yaitu kepercayaan kepada al-walayah. Imam 12 tersebut akan membawa kepada amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan keimanan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun
pun tidak terima seorang sahaja daripada dua belah itu. Tidak terima tu mengikut fahaman mereka, iaitu tidak terima seperti tadi, menganggap imam-imam itu maksum, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala direct selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tidak terima tu dengan maksud tersebut. Kalau mana ada video, mana kita boleh tunjuk, mana kita tunjuk bagaimana ulama mereka memperkatakan tentang perkara tersebut, dan juga perbezaan-perbezaan yang terdapat yang berlaku di antara Syiah dengan Ahlus Sunnah kerana akidah tersebut, kerana pegangan kepada al-walayah. Umpamanya syahadah pun tak sama, mereka ada tambahan wa asyhadu anna aliyyan waliyullah, ataupun wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah. Mereka ada tambahan lagi, ada sampai kepada 12 syahadah mereka. 12 syahadah mereka, sampai 12 syahadah. Mana itu di antara perbezaan di antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, hasil daripada kepercayaan kepada al-walayah. Dan mereka melakukan pelbagai pemujaan terhadap, pelbagai pemujaan yang melampau terhadap imam-imam mereka. Yang mudah maknanya mereka akan meletakkan gambar imam-imam mereka di rumah-rumah mereka, gantung di dinding-dinding rumah. Kalau mereka berani, mereka gantung di ruang tamu. Kalau mereka tak berani, mereka gantung di dalam bilik sahaja. Tapi ini memang berlaku di tempat kita sendiri. Kita ada gambar bagaimana orang Melayu di rumah dia. Dia ambil gambar rumah dia hari raya, sempena hari raya. Gambar tu di belakang dia tu ada gambar-gambar imam 12. Ada gambar-gambar imam 12. Dan baru-baru ni ketika berceramah di Manjui, Ipoh, saya tunjuklah gambar-gambar imam 12 tu. Tunjuk gambar satu-satu. Selepas daripada ceramah tu, seorang anak muda, dia kerja pakai aircon. Jadi dia kata dia tengok sendiri. Cuma pada ketika dia tengok tu, dia tak tahu gambar apa. Bila dia pergi rumah seorang tu, pakai aircon di Ipoh tu, dia pergi, dia masuk dalam bilik, sebab aircon dalam bilik. Masuk dalam bilik tidur, dia tengok gambar apa di dinding. Cuma sekadar dia tengok tu, dia kata, ish, cantik gambar-gambar ni. Gitu je. Dia tak tahu gambar apa. Tapi bila saya tunjukkan gambar-gambar imam 12 tu, barulah dia buka mata, cerek mata, terkejut dia. Dia kata betul, gambar ni lah yang dia tengok di rumah tu. Maka barulah dia tahu bahawasanya orang tu adalah penganut ajaran Syiah. Walaupun masyarakat sekeliling tak tahu. Dia cerita kepada orang lain, tepi dia tu, orang tempat dia tu, masing-masing tak tahu, terkejut. Ya ke? Ya ke? Betul dia kata. Dia tengok sendiri dalam rumah kawan tu. Baik. Jadi itu di antara amalan yang dilakukan oleh mereka sebagai bentuk pemujaan terhadap imam-imam mereka. Dan juga kita boleh tengok sekarang ni video-video di dalam internet, di dalam YouTube, yang tu mungkin boleh cari sikit, boleh tengok bagaimana bagaimana mereka, golongan Syiah ni, bila mana mereka menghadapi saat-saat kematian, menghadapi kesakitan, mereka tak sebut pun Allah Ta'ala. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya mereka sebut nama imam-imam mereka, Ya Husain, Ya Ali, Ya Ali, Ya Mahdi, Ya Hasan, dan sebagainya. Mereka tak sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nak buat sesuatu pekerjaan, sesuatu perkara, mereka akan panggil imam-imam 12 mereka. Mereka tidak panggil, tidak sebut bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang sudah berlaku dan ada dalam YouTube, dalam video-video di dalam YouTube. Begitu juga amalan orang Melayu sendiri. Di dalam amalan Ashura umpamanya, mana 10 Muharram, sambutan kerana kematian Sayyidina Husain, mereka tepuk-tepuk dada dan mereka ungkapkan ungkapan-ungkapan yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemujaan terhadap imam-imam mereka yang sampai kepada tahap pemujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang tu ada, kita boleh tunjuk. Mana kita boleh tunjuk video-video tersebut bagaimana golongan Syiah membuat pemujaan yang melampau terhadap imam-imam mereka. Sebab apa? Sebab kepercayaan mereka kepada imam-imam sudah sampai kepada tahap kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap imam-imam mereka tidak mati, akan kekal, tidak binasa, Mereka menganggap imam-imam mereka mengetahui perkara-perkara ghaib, tahu benda yang telah berlalu dan tahu perkara yang akan datang. Mereka mengatakan imam-imam mereka tahu bilangan titisan hujan, bilangan pasir di bumi dan seumpamanya. Itu semua terdapat di dalam akidah mereka, di dalam ajaran mereka. Hasil dianya, natijah dianya menyebabkan makna berlaku syirik kepada Allah Ta'ala, dan menyebabkan mereka bila menghadapi sesuatu kesulitan, sesuatu kepayahan dan nak buat sesuatu pekerjaan, mereka tidak akan ingat kepada Allah Ta'ala, tetapi sebaliknya mereka ingat kepada imam-imam mereka. Begitu juga dalam bagi nama. Antara contoh bagaimana syirik berlaku di dalam amalan, di dalam kehidupan mereka, iaitu di dalam menamakan anak-anak. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita letak nama anak-anak dengan Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Karim dan seumpamanya. Mana nama yang menggambarkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syiah tidak. Dia letak nama anak-anak mereka dengan nama Abdul Husain. Kalau tuan-tuan pernah tengok satu buku warna hitam yang diedarkan oleh Syiah Malaysia kepada masjid-masjid seluruh Malaysia, di atas 3 buah buku. Satu buku, salah satunya buku yang bertajuk Dialog Sunni Syiah, warna hitam tebal. Pengarang dia seorang ulama Syiah Mesir. Kita tengok nama dia, Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, hamba kepada Husain Syarafuddin Al-Musawi. Itu antara nama yang famous di kalangan mereka. Nama lain seperti Ghulam Husain juga makna yang sama. Sajid Husain, orang yang sujud kepada Husain. Sajjad Hasan, orang yang banyak sujud kepada Hasan. Abid Ali, orang yang beribadat kepada Ali. Itu nama-nama dia. Bukan nama yang menggambarkan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Seorang ulama dia, pengarang kitab Tazkiratul A'immah, nama dia Imdad Imam. Ada pertolongan daripada imam, bukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana itu nama-nama yang menggambarkan syirik kepada Allah Ta'ala, hasil daripada akidah syirik yang tertanam di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka. Kemudian kepercayaan Syiah kepada imam-imam mereka itu dari satu sudut yang lain menyentuh aspek kenabian di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Syiah beri sifat-sifat khusus kenabian kepada imam-imam mereka, bahkan memberi sifat maksum, terima wahyu dan seumpamanya. Bahkan imam-imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga daripada para malaikat. Ini disebutkan sendiri oleh Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Khomeini kata, "Inna lil imami maqaman mahmuda la yablughu malakun mukarram wa la nabiyyun mursal." Imam mempunyai kedudukan yang terpuji yang tidak sampai kepadanya malaikat yang hampir dengan Allah dan nabi lagi rasul. Itu kepercayaan mereka kepada imam dari sudut kenabian. Sebab itu Syiah dari segi mana kalau mereka nak minta syafaat dan seumpamanya, mereka tidak minta dengan Nabi SAW. Biasa saya akan tunjuk gambar, satu gambar di rumah seorang penganut Syiah di Kedah. Jadi di rumah dia tu ada gambar imam, gambar Khomeini, gambar Ali Khamenei. Kemudian tepi tu gambar apa dia? Dia letak kain rentan di rumah dia. Di dinding rumah dia tulis apa? Dia tulis, Allahumma rzuqni syafa'at al-Husain. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku syafaat Husain.
kayu tak besar letak dalam rumah, di dinding rumah. Kan? Minta doa supaya dapat syafaat Husain, syafaat imam mereka. Bukan minta doa supaya dapat syafaat Nabi SAW. Jadi mana kalau sampai letak mana kain rentan di dinding rumah, nak suruh baca sehari entah berapa kali baca, maknanya itu merupakan satu pegangan yang sudah tertanam dengan begitu sebati di dalam jiwa mereka, bahawasanya imam-imam itu adalah lebih lagi daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi itu kepercayaan kepada Imam 12 mengikut fahaman mereka yang dipanggil oleh mereka sebagai al-walayah, kecintaan kepada Ahlul Bait. Namun hakikatnya, apakah benar ajaran mereka adalah ajaran Imam 12? Apakah benar ajaran yang mereka lakukan itu diajarkan oleh anak cucu Nabi SAW? Yang itu kita kena faham. Sebab Syiah, antara senjata dia masuk kepada masyarakat kita, masyarakat awam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara senjata dia ialah dia akan tanya kita, dia akan bersoal kepada kita. Dia kata, macam mana kamu kata Syiah ni sesat, sedangkan kami Syiah ikut ajaran cucu Nabi? Takkan anak cucu Nabi SAW sesat? Awak dah kata cucu Nabi sesat, Sayyidina Ali sesat, dah kata. Tu dia guna begitu. Bahkan dia rasa, dia kata ajaran Ahlul Bait dah betul, sebab dapat daripada rumah Nabi. Kita terima ajaran daripada orang dalam rumah Nabi, bukan daripada orang luar rumah Nabi. Jadi bagi orang yang tak tahu, masyarakat kita yang tak tahu tentang tipu daya tersebut, mereka terpedaya. Hakikat yang sebenar, ajaran mereka langsung tidak ada kena mengena dengan Ahlul Bait, dengan anak cucu Nabi SAW. Di dalam kitab mereka, Rijalul Kashif, kitab rijal mereka, terdapat satu hadis mereka daripada imam mereka sendiri, iaitu Imam Ali Zainal Abidin, yang dianggap oleh mereka sebagai imam yang keempat. Satu riwayat yang berbunyi, Innal Yahud ahabbu Uzairan hatta qalu fihi ma qalu, fala Uzair minhum wala hum min Uzair. Wa inna Nasara ahabbu Isa hatta qalu fihi ma qalu, fala Isa minhum wala hum min Isa. Wa inna qawman min syi'atina sayahibbuna hatta yaqulu fina ma qalat al-Yahud fi Uzair wa ma qalat al-Nasara fi Isa, fala nahnu minhum wala hum minna. Dia kata, Yahudi mencintai Uzair sehingga mereka dakwa tentang Uzair sebagaimana yang mereka dakwa. Mereka dakwa Uzair adalah anak Tuhan dan seumpamanya. Uzair tidak ada kena mengena dengan mereka, dan mereka tidak ada kena mengena dengan Uzair. Dan sesungguhnya Nasara cinta kepada Isa sehingga mereka mendakwa berkenaan dengan Isa sebagaimana yang mereka dakwa. Isa tidak ada kena mengena dengan mereka, dan mereka tidak ada kena mengena dengan Isa. Dan sesungguhnya satu golongan daripada Syiah kami akan mencintai kami. Anak, iaitu cucu Nabi SAW, Ali Zainal Abidin, dia kata begitu. Anak kepada Sayyidina Husain, dia kata, satu golongan daripada Syiah kami akan mencintai kami sehingga mereka berkata tentang kami sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi tentang Uzair dan yang dikatakan oleh Kristian tentang Isa. Kami tidak ada kena mengena dengan mereka, dan mereka tidak ada kena mengena dengan kami. Itu hakikat yang sebenar. Mana nisbah ajaran Syiah kepada Ahlul Bait tidak ubah, tidak ada bezanya seperti nisbah Yahudi kepada Uzair dan juga nisbah Isa, Kristian, kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu hakikat yang sebenar. Yang sebenarnya orang yang dikatakan sebagai imam Ahlul Bait itu, yang dikatakan anak cucu, yang merupakan anak cucu Nabi SAW itu, yang didakwa oleh Syiah sebagai imam-imam mereka, hakikat yang sebenarnya mereka adalah imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam kita sebenarnya Sayyidina Ali, kita tahu dia tu khalifah yang keempat di sisi kita.
Ahlus Sunnah kita semua tahu. Khalifah yang keempat Sayyidina Hasan sebenarnya khalifah yang kelima. 6 bulan menjawab jawatan khilafah, lepas pada itu serah kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Husain kita mengenal dia. Kemudian orang yang dianggap oleh Syiah sebagai imam keempat, kelima dan keenam, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir dan Ja'far As-Sadiq. Ini merupakan perawi-perawi utama Ahlus Sunnah, periwayat-periwayat utama hadis-hadis Ahlus Sunnah. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain, bukan main mana lagi hadis yang melalui jalan periwayatan mereka. Ada mereka di dalam mana di dalam rantaian sanad tu ada imam, 3 imam. Mana mereka adalah ulama Ahlus Sunnah, tokoh Ahlus Sunnah. Cuma Syiah menisbahkan ajaran mereka kepada imam-imam tersebut. Saya pernah bahas dengan Syiah. Dia kata kepada saya, dia kata, kenapa kamu ikut ajaran anak murid, tidak ikut ajaran tok guru? Kami Syiah ikut ajaran tok guru. Iaitu siapa dia? Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq itu tok guru. Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ini semua adalah murid kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi dia kata kepada saya, kenapa kamu ikut ajaran anak murid? Kenapa tak ambil ajaran tok guru? Terimalah ajaran tok guru. Maknanya jadi Syiah akan ikut dia. Akan ikut dia. Saya pun kata kepada dia, saya kata, okey, kita terimalah Imam Ja'far tu Syiah, Imam Ja'far As-Sadiq tu Syiah. Tak apa, kita kata, ada awak kata Syiah, okey, kita terima Syiah. Tapi kenapa anak murid dia tu, Imam Pak Madhab tu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali itu Ahlus Sunnah? Kenapa? Macam mana? Apa benda yang Tok Guru ajar? Tok Guru Syiah, anak murid Ahlus Sunnah. Apa benda yang Tok Guru ajar? Macam mana jadi begitu? Siapa salah sebenarnya? Tok Guru salah ke anak murid salah? Cuba cerita. Senyap dia, tak boleh jawab dia. Tak boleh jawab dia. Takkan dia nak kata Imam Ja'far salah? Dia kata kepada orang yang didakwa oleh dia sebagai imam sana. Takkan dia nak kata Imam Syafi'i, Maliki salah? Kita lupa pada tu. Senyap dia, tak boleh kata apa ni. Hakikat yang sebenarnya, Imam Ja'far As-Sadiq juga adalah merupakan pengikut Ahlus Sunnah, imam kepada kita, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hakikat yang sebenar. Cuma Syiah dia nisbahkan ajaran dia kepada imam-imam 12. Dan dia guna senjata tu untuk tipu kita. Untuk tipu kita. Dia pergi kepada kita, dia kata kami ni pengikut Ahlul Bait, pengikut cucu Nabi. Mana salahnya kami? Ajaran kami hak lebih tepat. Tu yang dia guna. Hakikat sebenarnya mereka langsung tidak ada kena-mengena dengan Ahlul Bait, dengan anak cucu Nabi SAW. Kalau dia dakwa ada kena-mengena, dijawab dia juga. Jawab dulu yang tu. Imam Ja'far As-Sadiq, Syiah, anak murid dia semua Ahlus Sunnah. Tokoh-tokoh hebat pula tu, mana satu yang betul, mana satu yang salah? Anak murid ke? Betul. Sebab tu bagi kita semua tu adalah tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian banyak lagi akidah Syiah ni. Ada akidah Al-Bada', Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu perkara sehingga benda itu berlaku. Ada akidah Raja'ah, kebangkitan sebelum kiamat. Dan juga ada akidah seperti akidah takfirus sahabah. Ada akidah tahriful Quran, Al-Quran yang ada ini telah diselewengkan, telah berlaku atau tambah. Dan juga ada akidah takfirus sahabah, iaitu mengkafirkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Iaitu Syiah menganggap sahabat-sahabat ini semuanya telah kafir, murtad, sepeninggalan Nabi SAW. Hadis mereka yang sangat masyhur di dalam kitab mereka Ar-Rawdah Minal Kafi berbunyi, "An-nas qad ihtaju ba'da wafatin Nabi SAW illa thalatha, Al-Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dharr Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi." Manusia semuanya telah murtad sepeninggalan Nabi SAW kecuali 3 orang sahaja: Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Dharr Al-Ghifari. Campur-campur dengan yang lain,
adalah tak sampai 10, 6 atau 7 orang sahaja sahabat yang tidak murtad di sisi Syiah. Yang lain semuanya telah murtad. Caci maki kepada sahabat ni benda biasa saja di sisi Syiah. Yang tu sekarang ni kita boleh tengok dalam internet, boleh tengok dalam YouTube bagaimana mereka mencaci maki sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka mencaci Abu Bakar, Umar, Uthman, bagaimana mereka mencaci Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada dalam YouTube, boleh tengok sekarang. Boleh tengok. Mereka mengatakan sahabat-sahabat adalah merupakan manusia yang paling jahat di atas muka bumi. Itu akidah mereka. Jadi sebab apa mereka serang sahabat? Mereka serang sahabat sebenarnya, kalau kita nak faham, kita kena tengok matlamat ataupun maksud di sebalik ajaran Syiah. Maksud ajaran Syiah ni diadakan, diwujudkan golongan Syiah ini ialah untuk meruntuhkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW secara total, secara sepenuhnya. Itu tujuan dia, itu matlamat dia. Sebab itu mereka serang sahabat, mereka robohkan bidaan sahabat. Sebab bila sahabat itu sudah lagi tidak boleh dipercayai, sahabat itu jahat, maka dua sumber utama Islam, Al-Quran dan Sunnah, tidak lagi boleh dipercayai. Tidak lagi boleh dipercayai. Tak boleh percaya lah. Macam mana kita nak percaya kepada Quran yang dibawa oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat? Macam mana kita nak percaya kepada hadis yang dibawa oleh orang-orang yang jahat, oleh sahabat yang jahat? Macam mana kita nak percaya? Sudah lagi tidak boleh dipercayai. Cuma malangnya kadang-kadang kita pun sedih. Setengah di kalangan kita yang bergelar orang amuk tu masalahnya, yang bergelar ustaz tu, yang setengah tu ada PhD tu, ada yang bercakap, biarlah dia kafir sahabat, nak buat macam mana dia pegangan dia. Situ pula dia kafir sahabat, maknanya dia meruntuhkan ajaran kita, dia serang kita. Kita pegang pada sahabat, kita kata as-sahabatu kulluhum udul, sahabat semuanya adalah baik. Segala cerita keburukan tentang sahabat boleh dikatakan memang semuanya tak betul, mesti ada unsur-unsur yang tertentu. Sebab tu cerita-cerita tu, sama ada berkenaan dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Uthman dan seumpamanya sahabat-sahabat yang lain, dia tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidak ada di dalam kitab-kitab hadis utama kita, tidak ada. Ada dalam cerita di buku-buku sejarah yang bercampur baur antara yang benar dan juga yang buruk, yang tak betul. Jadi mana itu matlamat mereka. Sebab itu mereka serang sahabat. Sebab itu ajaran Syiah, sering saya sebut, ajaran Syiah ni satu ajaran yang agak lengkap, selengkap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun tidaklah betul-betul lengkap seperti Ahlus Sunnah, tapi agak lengkap juga. Dia ajaran Syiah ni bukan macam ajaran sesat yang lain. Ajaran sesat lain tidak ada kitab, tidak ada rujukan. Ayat peng ke ada kitab, ada teko ayat peng, dipersuk tu Arkam pun ada sangat kitab buku dia. Ajaran lain tidak ada kitab. Tapi Syiah, ni Syiah, kita ada Quran, kita ada kitab-kitab hadis kita, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Syiah pun ada. Dia ada Nahjul Balaghah yang dianggap oleh mereka sebagai kitab suci. Itu yang dianggap oleh mereka sebagai kitab suci, yang dinisbahkan, dihubungkan kepada Sayyidina Ali. Kononnya kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia ada kitab-kitab hadis dia, 4 kitab yang dia panggil As-Sihahul Arba'ah, 4 kitab sahih, yang terdiri daripada Al-Kafi, Al-Istibsar, Man La Yahdu'ul Faqih dan Tahdhibul Ahkam. Ini 4 kitab hadis sahih. Al-Kafi saja 16,000 hadis, 8 jilid. Bukan main-main. Hadis dia pula tak sama dengan hadis kita. Hadis kita yang kita hubungkan dengan Nabi SAW, mana kita terima daripada Nabi SAW. Hadis kita, hadis dia setakat Imam Ahlul Bait dah, Imam 12 yang dia nisbahkan, hubungkan kepada Imam Ahlul Bait, yang sebenarnya tak betul pun. Situ pun berbeza, dan memang berbeza antara hadis kita dengan hadis mereka. Tak sama sekali. Dia ada kitab Biharul Anwar 110 jilid.
Dia ada kitab tafsir dia sendiri. Dan pelbagai bidang, dia ada kitab dia sendiri. Kitab akidah dia sendiri. Bukan sama dengan kita. Jadi di situ pun sudah berbeza sama sekali. Jadi bila jadi Syiah, dia tak terima dah kitab kita. Tak terima dah. Bukhari Muslim tu dia dalam tu apa? Hakikat yang sebenar. Dia guna untuk kepentingan dia. Dia manipulasi hadis. Itu hadis kita Bukhari Muslim dan seumpamanya. Dia seleweng mengikut makna untuk sesuaikan dengan akidah dia. Itu ada. Ayat Quran pun dia selewengkan makna supaya sesuai dengan akidah dia, sesuai dengan pegangan dia. Jadi sebab tu saya kata tadi, mana dia nak merobohkan ajaran kita, tukar dengan ajarannya. Sebab tu ajaran dia juga cukup agak dekat. Dan di semua sudut pengajaran, semua ada di dalam ajaran mereka. Kemudian kita tengok kitab ulama dia, orang tak kata dia tu ulama Syiah dan ulama Ahlus Sunnah. Tidak ada. Tak ada pun. Kita hadis ni, kita hadis Syiah dan kita hadis Ahlus Sunnah. Tidak ada. Kita hadis Syiah, kita hadis Syiah lah. Kita hadis Ahlus Sunnah, hadis Ahlus Sunnah lah. Rujukan berbeza. Bila rujukan berbeza, maka ajaran pun berbeza. Tu ajaran pun berbeza. Rujukan tu dari semua sudut lah. Akidah, syariah, akhlak, semua lah. Semua berbeza. Jadi macam mana kita nak kata sama? Sama je, dekat je kita dengan dia. Sama apa ni? Rujukan pun lain. Rujukan pun lain. Kita tengok Syiah Melayu pun kan? Tu ada pun tak mengaku sebagai Syiah. Kadang-kadang tu tak mengaku pun. Tapi kita tengok dalam blog dia, dalam Facebook dia, dah petik daripada kita Syiah. Al-Kafi, dah petik. Nahjul Balagh, dah petik. Kita yang tu. Tapi bila tanya, kita tidak Syiah. Tapi yang petik daripada kita Syiah tu apa faham? Tak ada ke benda tu daripada kita Ahlus Sunnah. Kalau benda-benda hak jenis nasihat. Sebenarnya nak mempromosi ajaran Syiah. Baik. Jadi itu tentang akidah, tentang sahabat. Kemudian dari segi syariat, mereka pun tak sama dengan kita Ahlus Sunnah. Kalau kita dari segi syariat, kita membesarkan sembahyang, zakat, puasa, haji dan seumpamanya. Tetapi Syiah tidak. Bagi mereka sembahyang, puasa itu tidak besar pahala. Tak besar. Yang besar di sisi mereka ni, amalan-amalan yang dianggap oleh mereka sebagai mencintai Ahlul Bait. Itu yang besar. Seperti tawaf kubur imam-imam Ahlul Bait. Tawaf bukan ziarah, tawaf. Yang ini berlaku di Karbala, yang dianggap oleh mereka sebagai tanah suci. Itu tanah suci dia ada Karbala dan juga Najaf, bukan Mekah Madinah. Mekah Madinah tu mereka pergi nak tutup mata orang Islam je, nak mengelilingkan kita sahaja. Hakikat sebenarnya tanah suci mereka adalah Karbala dan juga Najaf. Jadi kalau kita tengok pahala pergi ziarah, tawaf kubur imam-imam dia, video-video mereka duk tawaf kubur imam-imam dia, memang banyak dalam YouTube. Kita boleh tunjuk satu-satu. Kemudian orang yang pergi belajar-belajar kita duk Mesir pun tengok, dia kata tu kubur Sayyidina Husain di Mesir, duk bawah juga. Di Syria duk bawah juga. Kubur Sayyidina Husain ni ada 6 atau 7 tempat kata dia. Tak tahu mana duduk kepala, mana duduk kaki, duduk mana tak tahu. Jangan ada di Malaysia, sudahlah. Sedang ada di Malaysia, pakai duduk tawaf. Kita cuma yang besarnya di Karbala. Dan mereka memang besar berkumpul dekat kubur warna kuning, cukup besar. Mereka tawaf. Dan mereka sudah buat, seperti kita boleh tengok video dalam internet, video dalam YouTube, mereka wukuf di Karbala pakai ihram. Tapi ihram itu bukan macam ihram kita. Ihram Ahlus Sunnah mana dia lilit, tutup tutup bahu kanan dia, lilit gitu, tak dapat pusat. Dia pakai ihram, pakai kain putih tu,
Lepas pada tu dia pakai kain gini. Buka dia, nampak rusak-rusak. Tu pakai ihram. Boleh tengok ada video. Saya tunjuk video kalau saya tunjuk video. Ni. Ini video pengikut penganut Syiah wukuf di Karbala. Wukuf di Karbala pada hari Arafah. Hari Arafah juga. Tapi wukufnya di Karbala. Jadi pada ketika wukuf di Karbala tu dia mendendangkan syair, mendendangkan syair tentang musik. Itu tentang musik. Kita duduk seperti lalu apa? Kita kata labbaik Allah, buat kerja haji, dia kata labbaik ya Husain. Sebab tu saya kata tadi, ibadat dia kepada imam dia, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia pergi di bawah kubur imam-imam mereka, dengan mereka menjanjikan pahala ganjaran yang cukup besar. Sekali pergi ziarah tawaf kubur Husain tu dapat pahala 70,000 haji mabrur. Itu antaranya. Dan pelbagai lagi. Kita boleh tunjuk ulama dia. Dia duduk ceramah, ulama dia duduk ceramah. Mana dengar dia lah. Dia sebut, kalau ada hadis dia. Dia kata, imam dia kata 20 kali pergi ke Mekah buat haji tu sama dengan sekali pergi ziarah Husain di Karbala. Tu. Ini semua ada sekarang. Bukan sekadar ada dalam kitab dia, ada dalam video. Dalam YouTube ada. Boleh tengok. Saya boleh tunjuk. Tu boleh tunjuk. Mana pengamalan ataupun ajaran-ajaran tersebut. Kemudian pahala yang besar di sisi mereka, ada pahala ingat kepada imam-imam dia. Buat 2 sambutan kepada imam-imam. Satu sambutan wiladah kelahiran, yang kedua sambutan syahadah kematian. Dan ini sudah dibuat di Malaysia secara tertutup. Video-video ada. Syahadah Imam Fatimah, syahadah Imam ni. Bila wiladah. Bila buat upacara sambutan kelahiran, mereka dah tepuk tangan. Bila upacara sambutan kematian, syahadah, tepuk dada pula. Itu di Malaysia. Tempat kita tepuk dada. Sebab apa tepuk dada? Sebab tidak dibenarkan buat di luar. Kalau benar buat di tempat terbuka, seperti yang mereka minta kepada aku, dia benar, jawab dia lah. Pisau lah. Belakang-belakang. Tahu. Bersungguh-sungguh dah. Gitulah dia buat. Tu kalau diberi kebenaran untuk buat secara terbuka. Nasib baik, alhamdulillah. Kerajaan kita masih tak bagi lagi. Mana tak beri, aku tak beri buat secara terbuka. Kalau tidak habis. Ini sudah berlaku di sebelah luar. Di tempat kita, budak-budak, anak-anak budak,